asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pada pagi ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berkumpul dalam alam maya ini untuk sama-sama belajar nahwu dan sharaf atau kunci bahasa Arab ni. Alhamdulillah, semoga dengan usaha yang kita lakukan ini memberi kesan pada diri kita, khususnya untuk memahami Al-Quran. Insya-Allah. Sebagaimana yang kita maklum, dalam Al-Quran ada beberapa bahagian yang perlu kita kenal pasti. Di antaranya adalah dalam Quran terdapat ayat-ayat berkaitan hukum. Jadi bila kita baca Quran, kita nampak ayat berkaitan hukum. Kita nak kenal pasti ayat tentang hukum ni, tentulah kita kena ada nahwu sharaf. Baru kita boleh tahu ayat apa yang berkaitan hukum. Contohnya ayat Allah bagi tahu tentang hukum orang yang mencuri, apa hukuman dia, orang yang berzina, apa hukuman dia. Itu ayat-ayat yang berkaitan hukum. Contohnya pada ayat dia yang tuan-tuan baca tu, as-sariqatu was-sariqatu, as-sariqu was-sariqatu, kan? Ayat tu pernah baca kan? As-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Itu ayat berkaitan apa tu? Berkaitan hukum. Jadi kita tahu bahawa ayat tu berkaitan hukum. As-sariqu itu isim, bermaksud pencuri lelaki. Was-sariqatu itu maksudnya pencuri perempuan. Mana ayat tu Allah akan cerita tentang hukum. As-sariqu tu perkataan isim sebab ada alif lam. As-sariqatu isim, ada alif lam. Cuma dalam bab mencuri, Allah SWT mulakan dengan pencuri lelaki. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Barulah perkataan pencuri perempuan. Tapi dalam ayat yang satu lagi, az-zaniyatu waz-zani. Kalau tuan-tuan perasan kan? Pernah baca tak ayat tu? Az-zaniyatu waz-zani. Ustaz tak tahu surah mana, ayat mana, cuma Ustaz ingat ayat ni. Az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Cuba tengok. Dalam bab ayat berzina, Allah SWT mula dengan penzina perempuan dulu. Az-zaniyatu kan al-ta marbutah kan? Itu bermaksud penzina perempuan, waz-zani dan penzina lelaki. Lepas tu ada ayat berikutnya sama dengan tu. Saya cuma baca sependek tu je, nak cerita bahawa dalam ayat hukum berkaitan berzina, Allah SWT mulakan dengan penzina perempuan, kemudian barulah penzina lelaki. Ini memberi maksud, kalau kita bandingkan dengan ayat tadi, yang tadi bab mencuri, Allah mula dengan pencuri lelaki, kemudian baru pencuri perempuan. Dalam bab berzina, Allah SWT mulakan dengan penzina perempuan, kemudian baru penzina lelaki. Maksudnya kalau dalam bab mencuri, yang kebanyakan melakukan perbuatan tersebut, yang gagah, yang licik melakukan perbuatan tersebut adalah golongan lelaki. Ini kalau kita ambil satu pengajaran, maknanya yang buat perbuatan ni banyaknya golongan lelaki. Yang jenis lompat pagar, golongan lelaki. Yang jenis angkat banyak-banyak barang yang dicuri, golongan lelaki. Tapi zaman sekarang ni mencuri dengan cara moden pula. Baik. Kalau dalam bab zina pula, kenapa Allah mula dengan ayat perempuan? Maksudnya, biasanya yang memulakan perbuatan tersebut adalah perempuan. Itu perbezaan antara dua cerita tersebut, dua ayat hukum tersebut. Baik, dalam Quran juga kita kena kenal pasti ada ayat qasas, ayat cerita.
Bila kita baca Quran, kita kena kenal. Oh, ni ayat ni tentang cerita ni, kisah-kisah ni. Contoh baca Quran, jumpa surah Al-Kahfi. Kan? Allah terang kepada kita tentang cerita Ashabul Kahfi. Kita baca aja. Mereka ditidurkan oleh Allah selama berapa tahun? Dalam surah Kahfi tu. 300. 9 tahun. 300 ditambah 9 9. yang perang tu kan. Dia sebut ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun ditambah 9. Maksudnya 309. 9 tahun. 9 tahun. Bila kita 309. baca ayat macam tu, oh kita faham, oh ini ayat tentang kisah, cerita. Jadi kita faham, kita boleh kenal pasti, oh ayat ni ayat kisah-kisah ni. Baca kisah Nabi, kisah Ashabul Kahfi kita tahu kan. Dan dalam ayat tersebut Allah beritahu 4 termasuk 5, termasuk anjing tu 5. Kemudian 5 termasuk anjing 6. Jadi angka bilangan mereka itu Allah tak tentukan sebab ia bukan menjadi satu fokus pada kajian kita, sebab Allah sendiri bersebut angka dia berbeza-beza. 3 orang, 4 termasuk anjing, 4 orang, 5 termasuk anjing, 6 orang, 7 termasuk anjing. Angka tu sendiri Allah SWT tidak tentukan berapa dan ianya bukan menjadi fokus pada kajian kita tentang Ashabul Kahfi. Yang penting kita faham bahawa mereka adalah pemuda yang kuat, yang kental iman mereka, dan mereka lari daripada dimurtadkan oleh raja yang zalim, nama Raja Dikianus. Jadi ayat tu ayat berkaitan dengan kisah. Jadi itu penting kita ngaji nama sorak sebab nak faham kisah-kisah tu. Ayat-ayat larangan. Ayat itu kemudian nanti insya-Allah. Ayat kisah, kemudian ayat mawa'iz, ayat nasihat-nasihat. Kan? Al-ulama'u warasatul anbiya tu ayat berbentuk atau memberi kefahaman tentang nasihat. Al-ulama'u warasatul anbiya, ataupun Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ada tak ayat tu? Ada kan? Ni Ustaz tak ada cerita, Ustaz cuma ingat aja. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut akan Allah di kalangan hamba-hambaku adalah orang-orang yang Berilmu. Allah kata sendiri, itu ayat berbentuk nasihat. Allah Ta'ala nak bagi tahu kita, Allah kata orang yang takut pada Allah ni sebenarnya takut adalah orang yang berilmu. Innama tu adatu hasrin. Dia panggil ayat penentuan. Hanya sahaja yang takut pada Allah daripada kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Itu ayat berkaitan dengan mawa'iz, iaitu nasihat. Jadi kita kena jadi orang apa? Orang yang berilmu. Sebab Allah sendiri sebut orang yang takut pada Allah ni di kalangan hambanya adalah orang yang berilmu. Sebab tu kita duk mengaji Nahwu Sorak ni, sebab kita nak mendorongkan diri kita jadi orang yang takut kepada Allah. Jadi apa yang kita mengaji Nahwu Sorak ni tak terkeluar sikit pun daripada landasan yang Allah tak suruh. Betul tak tuan-tuan? Tak keluar. Betul Ustaz. Tak terkeluar. Jadi kenapa kita nak lari? Kan? Jadi cuma perjalanan dia agak berliku. Perjalanan mengaji ni agak berliku. Sebab tu kita kena sabar, sebab dalam satu kaedah usul fiqh sebut ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna sesuatu keadaan itu melainkan dengan dia, maka dia itu pun wajib. Maksudnya tak sempurna pengetahuan kita tentang Quran, tak sempurna, kita tak boleh faham Quran, melainkan kita kena belajar Nahwu Sorak. Maka belajar Nahwu Sorak tu pun Wajib. Sebab kaedah usul fiqh kata ma la yatimul wajib, tidak sempurna sesuatu yang wajib itu illa bihi, melainkan dengan dia, fahuwa wajib, maka dia pun dikira wajib. Allahu akbar. Kalau nak guna kaedah usul fiqh, itulah jalan pemahaman dia. Tak sempurna pemahaman kita tentang Quran, tak lengkap kita dengan Quran, kita tak faham Quran, melainkan kita kena belajar Nahwu Sorak, maka belajar Nahwu Sorak tu wajib.
Itu. Jadi kalau kita ada kemampuan untuk belajar, belajarlah. Ada masa apa semua, belajarlah. Sebab kita nak faham Quran. Okey, tadi Ustaz kata ayat Mau'iz, dah tak bagi contoh lah. Kemudian dalam Quran ada ayat wa'ad, ada ayat berkaitan dengan janji pahala. Allah beritahu kan, siapa yang mana ayat yang berkaitan siapa yang buat satu kebaikan Allah balas 10. Bukankah itu ayat berkaitan dengan janji pahala? Buat satu man macam mana? Man ja'al hasanata falahu asyra. Macam tu juga maksudnya. Siapa yang buat satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Itu janji apa tu? Janji apa tu? Janji Allah. Janji Allah. Janji Allah tentang janji yang baik-baik, janji pahala. Jadi bila kita baca Quran, kita faham, oh ini ayat berkaitan janji pahala. Dia panggil dalam Quran, dia panggil wa'ad. Janji yang baik, janji yang baik-baik, janji yang tentang kebaikan. Kemudian kita baca Quran lagi, kembang dengan ayat tu, Allah kata, siapa yang buat satu kejahatan, maka Allah tidak balas, melainkan hanya seumpama dia sahaja. Itu janji siksa. Siapa yang buat satu kejahatan, maka akan dibalas satu juga. Seumpama dia aja. Allah tak ganda. Maka kita kena pasti itu ayat berkaitan janji siksa. Dalam Quran juga ada bisyarah, itu khabar yang menyeronokkan. Khabar yang menggembirakan, menyeronokkan, itu nikmat-nikmat syurga. Allah sebut pada fi surim marfu'ah. Apa tu? Dalam surah apa tu? Fi sururim marfu'ah. Dalam syurga tu ada tempat tidur yang diangkat. Bukan surah Waqi'ah, surah ni, surah Ghasyiyah kot. Yang juz amma tu. Jadi Allah kata dalam syurga ada tempat tidur yang diangkat. Maksudnya ahli syurga nak tidur, Allah hantarkan bekas tidur dah, tempat tidur dah. Dia tidur. Bila dia bangun, bekas tidur tu akan bangun. Tilang tu bangun, akan diangkat oleh Allah. Mana dia meraihkan ahli syurga. Itu khabar-khabar tentang bisyarah, itu khabar kegembiraan yang menyeronokkan. Dalam syurga terdapat fawakih, katsiratun fawakih, itu banyaknya buah-buahan. Itu berkaitan dengan ayat-ayat ayat-ayat menyeronokkan. Kita baca nikmat-nikmat syurga, buahnya banyak, nikmatnya sedap. Apa lagi? Dapat minum air susu, air madu daripada lebah, air madu daripada syurga, dapat minum susu daripada sungai-sungai dalam syurga. Itu semua khabar-khabar yang menyeronokkan. Nafsu nak makan ke Ustaz? Ya? Nafsu nak makan ke kat syurga? Ya, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Setiap ahli syurga tu Allah Ta'ala bagi nafsu dia berganda-ganda, bukan nafsu macam sekarang. Sekarang ni setakat sepinggan je dah tak boleh makan, betul tak? Setakat air secawan dah cukup dah. Tapi bila jadi ahli syurga, fizikal ahli syurga ni Allah besarkan, tinggikan, besarkan, dan nafsu dia Allah gandakan. Sebab Allah Ta'ala nak bagi sepuas-puasnya dia menikmati nikmat dalam syurga. Surah Waqi'ah Ustaz Surah Waqi'ah. Masya Allah, surah Waqi'ah. Begitu juga ahli neraka pula, begitu juga Allah Ta'ala besarkan badan dia, tinggikan dia. Allah bagi badan dia besar sebab apa? Allah nak bakar, bagi sepuas-puasnya dia rasa siksaan. Macam tu. Allahu Akbar. Dan dalam Quran juga, bila kita tahu nama saraf, kita akan jumpa ayat berkaitan dengan amrun, ayat suruhan, ayat perintah. Macam Allah sebut pada qu anfusakum wa ahlikum nara. Tu. Ayat tu pernah baca tak? Pernah. Ustaz tak ada cerita ni, Ustaz cuma ingatnya. Yang mana Ustaz ingat saya sebut. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Alhamdulillah. Ustaz pun ingat lupa aja. Okey. Qu tu fi'il amar, betul tak? Yang kita mengaji. Qu fi'il amar. Maksudnya jagalah, peliharalah.
Qu anfusakum, jagalah, peliharalah diri kamu. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Nara, daripada api neraka. Api neraka. Jadi ayat itu ayat berkaitan dengan suruhan, ayat perintah. Allah suruh kita jaga diri kita, jangan biar bagi terleka terlalai sehingga menyebabkan kita ni nanti diazab oleh Allah, nauzubillah. Begitu juga ahli keluarga kita, jaga, selesaikan fardu ain mereka macam mana. Kemudian Allah sebut tu waquduhan nas wal hijarah. Allah Taala kata neraka itu bahan bakarannya terdiri daripada manusia dan juga daripada batu-batu. Batu-batu berhala dan sebagainya. Bahan bakar api neraka, kata Allah, adalah daripada kalangan manusia itu sendiri dan juga batu-batu. Wa'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang kafir. kafir. Kafir maksudnya ingkar. Kita bila setengah orang kalau dia tak mengaji, maka disebut orang kafir, dia faham orang kafir, orang yang non muslim, dia faham kafir itu. Tapi bagi kita yang mengaji, kataan kafir itu bermaksud Kufur. Bermaksud kufur tu pun ingkar lah. Kafir pun Ingkar. Dia asal dari perkataan kafara. Kafara yang mana ingkar. Jadi orang yang kafir, mana orang yang ingkar. Mereka apa yang mereka ingkar? Mereka ingkar bahawa Allah tu Tuhan. Mereka tak nak patuh, tak nak bertuhankan Allah. Mereka nak hidup di dunia ni, mereka tak mau bertuhankan Allah. Itu makna mereka ingkar. Kalau orang Islam pula, orang Islam yang tak mentaati perintah Allah. Dia Islam tapi tak solat, tak tutup aurat. Itu nama dia orang yang kufur. Berani cakap? Tak berani, Ustaz. Tak berani. Tak, maksudnya dia ingkar. Ustaz Nabi maksud perkataan ingkar tu. Dia bila dia orang Islam tapi dia tak sembahyang, dia tak tutup aurat. Dia tahu benda tu adalah kewajipan tapi dia tak nak buat. Nama kefahaman pada orang tersebut, maksudnya orang tu ingkar. Ingkar mana kufur. Bukan kafir yang anu. Sebab tu faham dari segi perkataan tu. Bukan maksud kita kata dia tu kafir. Mana kita kata dia tu ingkar. Cuma jangan kalau cuba ada kamu ni tak boleh. Itu sebab kalau kita kata takut terbalik. Ustaz Jumar sebut di sini pemahaman bahasa tu maksudnya ingkar. Dia ingkar sebab tu dia tidak mau, dia tidak patuh. Contoh macam kita Allah bagi nikmat semua, nikmat sihat tubuh badan semua. Tiba-tiba kita guna nikmat ni untuk menderhakai Allah. Mana kita kufur ni? Nikmat. Itu kufur nikmat. Berani sebut tak kita kufur nikmat? Tak berani juga. Tak berani juga sebab kita orang sebab kita rasa kita orang apa? Orang baik, Ustaz. Sebab kita rasa kita orang baik. Maksudnya orang-orang maksudnya bila Allah Taala bagi nikmat kat kita, bagi nikmat sihat tubuh badan semua, dan kalau kita guna ke arah mentaati Allah, alhamdulillah. Sebaliknya kalau orang yang guna nikmat Allah bagi ni ke arah menderhakai Allah, maka dia sebenarnya dia kufur nikmat. Berani sebut kataan kufur nikmat. Mana ingkar terhadap Nikmat Allah. Tak fokus pada perkataan ingkar tu, bukan usah nak fokus pada kafir ke apa tak. Maksud ingkar. Dia orang yang tidak menggunakan nikmat sebetulnya maknanya dia tu orang yang kufur nikmat. Okey, habis. Dalam Quran ada juga ayat tegahan, ayat larangan. Allah kata apa dalam Quran? Ayat larangan? Zina. La taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Maksudnya itu ayat larangan. Ayat larangan. Jadi dalam Quran tu lengkap dengan ayat-ayat yang Ustaz sebut tadi tu, berbagai-bagai bahagian-bahagian itu. Jadi kita tahu nahwu sarah, maka kita dapat memahami ayat-ayat tersebut. La taqrabuz zina ataupun
La ta'kul yatama, jangan kamu makan harta anak yatim dengan jalan yang salah. Tu. Semua tu ayat berkaitan dengan tegahan-tegahan. Atau apa ni ayat yang Allah sebut dalam surah Luqman, wala tamshi fil ardi maraha, dan kamu jalan di muka bumi ni dalam keadaan sombong ataupun menegak jalan keadaan rasa sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Tu. Maksudnya itu ayat-ayat tegahan, ayat larangan. Kemudian dalam kajian Ustaz, ayat Quran juga terdapat tentang perbandingan-perbandingan. Pernah tak kita baca ayat Quran, Allah sebut orang-orang yang lalai, orang yang ingkar, maka Allah Ta'ala umpamakan macam kal an'am, seperti mana binatang ternakan, betul tak? Ayat-ayat tersebut sebenarnya Allah SWT menceritakan kepada kita tentang perbandingan-perbandingan. Orang-orang yang lalai, maka Allah kata kal an'am bal hum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Banyak ayat-ayat tentang perbandingan. Perbandingan antara Islam dengan kufur, antara mentaati Allah dengan dalam keadaan lalai, taghut. Perbandingan antara nur, cahaya dan kegelapan. Perbandingan antara petunjuk dan sesat. Jadi banyak ayat-ayat Quran yang berunsurkan begitu perbandingan. Contoh macam Allah sebut orang-orang yang tidak mahu menerima kebenaran, sedangkan ada orang menyampaikan kebenaran pada dia tapi dia tak mahu terima. Allah umpamakan orang tersebut macam apa dia yang menyala, macam anjing. Bukankah itu perbandingan-perbandingan dalam Quran? Banyak ayat yang macam tu lah. Orang yang diberi nasihat tapi tak mau dengar, maka Allah Ta'ala kata orang tersebut seperti mana anjing. Anjing ni Allah sebut dalam Quran, jika dibawa makanan pada dia tetap terjela lidah, dan jika ditinggal, maknanya tak dibawa makanan pun terjela lidah. Maka Allah umpamakan orang yang tidak mahu terima kebenaran macam mana anjing. Allahu Akbar. Jadi itu ayat Quran banyak terdiri daripada perkara yang macam tu, perbandingan-perbandingan. Allah bandingkan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir, macam orang hidup dan orang mati. Tu. Macam orang hidup dan orang mati. Orang berzikir adalah orang hidup, orang yang tak berzikir macam orang mati. Jadi itulah yang antara gambaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, habis. Itu yang kita nak mengaji dengan surah ni, sebab kita nak faham semua gambar rajah tadi tu, apa yang terdapat dalam Al-Quran. Baik, kita sambung perbahasan kita tentang nahwu surah ni. Masih lagi dalam tajuk Amin Nasa. Amin Nasa ada 10 semua. Itu an, walan, zan, kai, lamukai. Lamukai ni dia makna supaya. Lamul juhud. Lam juhud ni lam bermakna tidak sekali-kali. Ustaz guna papan hitam Ustaz. Lepas ni Ustaz tulis, Ustaz baca dulu kan. Kemudian hatta kita dah tulis semalam, iaitu makna sehingga. Kemudian huruf nasab juga, iaitu huruf jawab dengan fa, itu makna maka. Ini banyak dalam Quran. Bila jumpa perkataan yang ada fa, itu makna maka. Dan selalunya bila kita ngaji Quran, sampai perkataan sebelum fa kita berhenti, kemudian kita mula dengan fa. Boleh, makna maka. Kemudian waw makna serta ataupun makna dan boleh juga. Itu bagi huruf nasab. Ataupun au makna kecuali. Kecuali ataupun atau. Sama juga. Jadi itu 10 huruf-huruf nasab. Okey, Ustaz tulis .
Cuba catik. Okay, catik huruf-huruf nasab. Huruf nasab dia panggil yang semalam amil. Amil nasab. Tajuk dia amil nasab. Mana an? An mana apa an? An mana bahawa? Punya. An mana bahawa? Ustaz Amin. Bahasa Melayu dia apa? Bahawa. An mana bahawa? Okey. Kemudian kita tulis amil dulu. Lan. Lan maknanya tidak. Lan maknanya tidak. Tidak. Di sini tidak selama-lamanya. Dapat tulis tidak loh. Tidak. Lan maknanya tidak. Okay, izan. Izan kalau begitu. Nak tulis lah. Sebenarnya Ustaz boleh hantar je gambar ni kan. Izan. Izan bermaksud kalau begitu. Kalau begitu. Kalau begitu. Izan makna kalau begitu. Kai makna supaya. Nampak kan tulisan? Jauh kan? Ustaz yang kamera yang untuk apa tu? Whiteboard tu dia kecil. Kecil. Ya. So Ustaz nak buat macam mana nak pergi besar? Tapi ni tak apalah kalau fokus dekat yang apa Ustaz bersyarah ni. Boleh juga lah, boleh nampak. Alhamdulillah. Sekarang nampak tak? Nampak. Sebab yang apa whiteboard tu tak berapa nampak je. Okey. Gelap Ustaz. Kena besar sikit. Kena melentang kot. Lentang boleh Sekejap kau cuba pergi sekarang ni. Tak lentang boleh? Sekejap. Dia mana whiteboard ni? Dia jadi separuh. Yang mana satu okey? Ya, yang tadi Yang betul. satu okey. Yang Okey, tadi okey. betul kan? Okey, betul. Yang ni boleh? Boleh Ustaz. Boleh. Tak apa. Kau Dia tak nampak. melindung sikit. Kalau tak nampak Dia teropong-teropong lah bagi nampak. Yang ni betul lagi kot? Ke Boleh. Boleh. Sama je okey lah, dua-dua okey. Jadi nampak. Okey, kemudian izan kai. Kataan berikutnya adalah kai. Suara. Suara tak ada? Ada tapi tak tinggal Ustaz. Ada suara yang Haji Hashim punya tu yang tu. Dia melantun. Kai makna supaya. Kai makna Masak buru. Kai makna supaya. Kemudian lamukai. Lamukai mana? Semua ni perlu pada kajian mendalam ni, cuma bagi perkataan dan juga bagi makna je. Dia perlu pada kajian yang mendalam sikit. Lamukai. Nama dia lamukai. Ramungkai. Lamukai ni lam yang bermaksud supaya. Lamukai. Dalam Quran ada lam yang bergabung dengan perkataan, dia panggil lamukai. Lam tu. Jadi lam itu bermaksud supaya ataupun untuk. Maksud dia untuk lam tu
Ustaz tanya seterusnya. Ya, ya. Macam kai atau lam kai. Ya tu, kalau tulis biasa ada titik atau tak ada titik Ustaz? Ni ya ni. Ya, ya. Kai Dia atau lam kai. kalau tak titik pun tak apa. Kalau tak titik pun tak apa. Mana boleh, dua-dua boleh lah. Boleh, boleh. Maksud dia, ada titik atau tak ada titik, mana dia sama lah. Kalau dalam buku Ustaz ni dia ada titik. Ya. Ada titik. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz, ulang lagi sekali. Amin nasab ni sebenarnya lebih nak menjelaskan balik Ustaz sebab saya setiap kali saya lupa balik apa maksudnya amin nasab ni. Kalau Dia bertugas untuk menasabkan perkataan depan dia. Nanti ada perkataan depan dia, maka bila ada an, dia akan membariskan nasab. Macam kita bincang malam tu. Di setiap perkataan ini semua ni amin. Di setiap perkataan depan dia dibaca dengan baris nasab. Dibaca dengan baris nasab. Contohnya yang kita sebut tu, macam semalam kan ingat tak? Uhibbu an ata'allama. Baca ma kan? Ingat tak contoh semalam? Tuhibbu Uhibbu ada an, lepas tu depan dia ata'allama. ta'allama. Asal dia ata'allamu. Tapi bila ada an, baca dengan Sama. ata'allama. Itulah. Maknanya dia bertugas untuk menasabkan perkataan selepas dia. Dan contoh semalam, depan an adalah ata'allama. Tak nasab tu maknanya dia menelan yang nun an tu dah tak ada baris maksudnya. Itu yang saya nak tanya, apa maksud sebenarnya nasab tu? Nasab tu baris atas, baris atas. Yang baris atas tu dibuangkan maksudnya macam tu ke? Bukan dibuang. Bila ada an, baca dengan ata'allama. Ma. Baca ma. Asal perkataan tu ata'allamu. Yang mudhari' kan? Ata'allamu. Tapi bila ada an, kena ata'allama. Dia berubah tanda lah daripada Dia berubah tanda di hujung. Mengubah baris tu Ustaz. Mengubah baris pada hujung fi'il tu. Sebab ini adalah amil. Dia bertugas untuk mengubahkan baris supaya menjadi baris nasab. Okay, contoh yang kedua yang kita belajar semalam. Zaidun lan yazhaba. Bila ada lan, jadi yazhaba. Asal dia yazhabu. Mudhari' dia yazhabu. Tapi bila ada lan, jadi yazhaba. Baca ba. Itu contoh dia. Ustaz nanya Ustaz. Boleh. Apa tu yang perkataan yang dinasabkan tu hanya fi'il saja ke ataupun semua perkataan? Setakat ni dia terdorong kepada perkataan fi'il je lah. Fi'il saja ya? Fi'il. Lain tak boleh ya? Setakat ni yang Ustaz jumpa fi'il. Fi'il pun fi'il mudhari' saja ataupun fi'il boleh amal-amal semua? Tarik saja. Kalau fi'il amal dia sukun, dia fi'il mudhari'. Mudhari' ya? Fi'il amal dia jadi baris sukun pula. Oh iyalah. Dia fi'il mudhari'. Okey. Contoh yang ketiga yang kita belajar semalam. Yang kita belajar semalam iaitu perkataan dia terus pergi pada hatta kan, perkataan hatta. Lepas hatta mesti baca la anamu hatta aqra. Asal dia perkataan tu aqra'u. Tapi bila ada hatta amin nasab, dia kena baca aqra'a. Jadi soalan tadi, amil tu pada, amil tu adalah petugas. Nasab tu pada, nasab tu setelah mana dia ada amil, maka dia dibaca dengan baris nasab. Dia berubah menjadi baris nasab. Tak tahu Ustaz nak urai macam mana, itu dah habis tu. Dah habis dah. Orang dah kata habis meta dah. Habis riang. Apa dia? Habis riang dah. Habis riang dah. Orang dah kata habis meta dah. Habis meta. Habis riang dah. Okey. Cuma ni kita nak faham kan? Mana bahawa dan tidak izan kalau begitu, kai supaya, lam kai supaya, supaya ataupun untuk. Dia punya dua makna, supaya ataupun untuk. Dia bergantung pada ayat yang kita nak baca lah. Untuk.
Kemudian yang berikutnya lamul juhud. Lamul juhud. Dan lam juga tapi dia boleh masuk lamul juhud. Lamul juhud bermaksud tidak sekali-kali. Ini perlu pada kajian yang lebih lagi lah. Lamul juhud maksud tidak sekali-kali. Lakinnaha Ustaz sama Ustaz. Lakinna itu akan tetapi. Bukan tetapi. Lakin. Tidak sekali-kali yang ni kan. Dia huruf lam saja. Kadang-kadang macam ni. Masuk Ustaz. Kadang-kadang dia ada depan dia huruf lam. Lepas tu ada perkataan lain kan. Lam ni dia boleh masuk. Dia ada masuk supaya ataupun ni tidak sekali-kali. Dia bergantung pada ayat lah. Kan ada lam di awal kalimah. Ada lam. Kadang lam tu balik bawah. Jadi terjemahan dia mengikut nahu lah apa yang kita nak. Sebab lam tu mungkin lam mukai ataupun lam juhud. Apa? Kemudian ada kataan hatta yang hatta kita dah belajar dah. Hatta nak belajar semalam. Hatta mana awal? Sehingga. Hatta mana sehingga. Sehingga. Hatta kita dah belajar dah mana sehingga. Hatta mana sehingga. Ada contoh yang saya ingat iaitu akal tu sama kata ila ra'saha. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Akal tu sama kata aku makan sama kata akan ikan hatta ra'saha sehingga kepalanya. Itu contohlah contoh yang Ustaz mengaji dulu. Akal tu sama kata hatta mana apa tadi? Sehingga. Hatta ra'saha. Kena baca ra'sa ke ra'su ke ra'si? Hatta ra'saha. Sebab ada hatta. Ustaz tulis kejap je contoh ni untuk Ustaz padam balik. Ustaz padam balik ya. Akal tu sama kata nampak hujung. Aku sudah makan. Sama kata. Akal tu sama kata hatta ra sehingga. Okey. Ustaz sengaja tak tulis baris sebab Ustaz nak latih supaya kita dapat baca. Akal tu okey. Akal tu sama kata. Sama kata betul hatta ra'saha. Betul, itulah baris dia. Akal tu ialah fi'il mudhari'. Aku makan ikan. Bila aku makan ada yang pelajaran kita dulu fi'il, fa'il, Maf'ul. maf'ul. Aku makan ikan sampai habis kepala. Betul. Ada kepala. Nanti Ustaz nak Tak tanya. pelicin. Nanti Ustaz nak tanya. Ikan bilis, telah habis makan semua. Okey, akal Jelas tu sekali. sama kata akal tu fi'il, fa'il. Kata mana Maf'ul. maf'ul. Fi'il. Aku nak tulis juga sebab kita masih peringkat manja lagi ni. Masih peringkat manja lagi. Kadang-kadang Ustaz rasa macam tak mau tulis je sebab Ustaz dah bagi tahu dah dulu kan. Ya. Tapi Ustaz rasa kena manja-manjakan lagi. Kena Ustaz, kena Ustaz. Kena manjakan lagi lupa. sebab Ustaz tahu ada yang masih lagi apa Ustaz ajar ni, apa ni, dia masih tertanya-tanya kan. Jadi Ustaz kena manjakan dulu, bagi manja sikit. Pahala lebih Ustaz. Ya? Pahala Tak apa lebih. Ustaz tulis banyak, pahala lebih Ustaz. Sedekah, Ustaz sedekah. Ustaz risau satu je, bila Ustaz rajin nulis ni, nanti Ustaz tak apa, dia kata Ustaz nulis, kita tak tulis tak apa. Ustaz takut yang tu. Betul.
Bila Ustaz tulis baris semua, bagi makna semua, dia pun relax je. Tak apa, nanti Ustaz bagi tu, relax. Dia relax je. Ustaz yang tu Ustaz tak nak tu. Ustaz nak dia sentiasa standby. Apa Ustaz cakap, baris ke, makna ke, walaupun tak ada kat sini, tapi dia tulis. Yang tu baru cepat dapat. Okey. Akal tu asal daripada akala. Betul tak? Akala mana? Kan. Akan. Jadi akal tu mana aku makan. Makan. Sama kata dia jadi Sama. Ikan. maf'ul. Yang tadi jadi fa'il. Jadi fa'il. Maf'ulun Itu bih. jadi fa'il. Sama kata jadi Maf'ulun bih. maf'ul. Maf'ul. Jadi telah makan oleh aku akan ikan. Kalau terjemah itulah. Aku makan akan ikan. Kan. Hatta ni amil nazhab tadi. Hatta. Bila ada hatta, kataan depannya kena baca dengan baris apa? Hujungnya? Baris atas. Baris atas. Mana hujung? Sin ke ha ke alif? Huruf hujung. Sa tu. Ha. Huruf sa tu, Ustaz. Apa Sin. kataan- Sin. Kataan asal dia Ya, mana huruf kataan asal dia? Huruf sin. Sin. Ra, sa, ha. Okay, soalan Ustaz, apakah perkataan asal bagi ra' siha tu? Rasaha. Rasa. Ra'sun mana bawah ra'sun? Kepala. Nampak Ustaz berlakon tu. Ra'sun. Ra'sun mana kepala? Sekarang ni bila ada hatta, nak baca ra'sun ha ke, ra'siha ke, ra'suha? Hatta. Rasaha. Kenapa baca ra'saha? Nasab. 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 Sebab ada hatta amin nasab. Hatta ra'saha. Jadi terjemah dia, aku makan akan ikan sehingga kepalanya. Apa beza perkataan? Kalau contohnya tadi kak, akal tu sama kata ila. Kataan Dari. hatta Ila. ra'siha ni kita tukar ni. Kita tukar yang satu lagi. Hatta ra'siha ni kita tukar kepada ila. Ila tempat Ustaz. Ila Bertempat. kataan ni dibaca dengan apa? Ila Siha. Siha. ila ra'siha. Sebab ada huruf Jirur. Ya. Itulah kemahiran kita dalam mengaji nahu. Kita boleh Pas. boleh meletakkan baris dengan tepat. Ya. Kan? Tapi Sebab dia memberi bawahkan. Dua-dua ni boleh guna ayat yang sama, Huruf jar. tetapi makna dia berbeza. Dengar Ustaz Uran. Pandai. Akal tu sama kata aku makan akan ikan sehingga kepalanya. Maksudnya orang tu makan ikan sampai ke kepala tu dia Kepala pun dia makan. hatta ra'siha ni memang dengan kepala-kepala sering dia makan. Ila tu tak masuk kepala. Ya, yang tu yang Ustaz Kecuali Uran. kepala. Kalau akal tu sama kata ila ra'siha, bermaksud aku makan ikan hingga sampai kat kepala tu dia tak makan. Simpan Kecuali untuk tu. kepala Ustaz. Kecuali kepala. Kecuali kepala. Itu perbezaan antara hatta dengan ila. Hatta dengan kepala-kepala sekali dia makan. Hatta kullu sarha. Ila ni mana sakat kepala je dia dah berhenti je. Dia bagi kucing makan pula kepala tu. tapi Itulah hebat bahasa Arab. Beza perkataan sikit je. Tapi telah memberi maksud yang berbeza. Ustaz, Ya. kan tu kira isim. Mana ikan? Isim? Ni. Ustaz, Ustaz. Ustaz, nak tanya sikit, ila tu haraf jar ke Huruf jar. haraf nasab? Huruf jar. Kalau jar dia membaris bawah kan, tapi tu kenapa? Sebab tu Ustaz Kita bahagikan tengok awal tu Ra'sahi. Ra'si. Ra'siha. kalau kita nak Ra'siha. guna Okey. kalau kita nak guna dengan huruf jar, dia kena baca ila ra'si. Baca dengan baris Bawah. huruf jar bawah. Okey. Kalau guna huruf nasab maka baca dengan fathah. Jadi mulai hari ini kita baca perkataan Arab tanpa baris pun dah boleh, betul tak? Okey. Cuba baca. Cuba baca.
Satu, dua mula. Akal. Akaltu Akal hatta Sama. Ila ra'saha. As-sama Yang ni dah bunyi, yang ni tak boleh bunyi lagi. Okay. Akal tu As-sama Sama kata. hatta ra'saha. Hatta ra'saha. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Kalau yang ni pula, akal tu Akaltu sama kata Ila okay, selalu kita amalkan yang mana? Hatta ra'saha ke ila ra'siha? Hatta ra'siha. Oh, dahsyat betul. Ada juga yang illa ra'siha, Ustaz. Oh, illa pula. Okey. Yang tu melainkan kepala. Okey. Tak apalah, itu sebagai kita nak faham bahasa Arab ya, tak apa, sebagai contoh. Ustaz tak boleh cakap hatta kullu ra'saha Ustaz. Boleh juga nak perbagaikan bahasa Arab, boleh. Orang Arab dengar dia boleh faham insya-Allah. Kullu sekalian kepalanya. Oh, dahsyat tu. Okay. Kari kepala ikan kan, makan kepala ikan sekali. Okey. Inilah di antara contoh. Okey, tadi hatta dah tulis. Kemudian amin asal yang berikutnya iaitulah jawab dengan fa. Jawab dan fa. Al-jawabu bil fa. Dia kata Arabnya al-jawabu bi fa. Bifa dia dalam nota Ustaznya tu bifa macam tu. Al jawabu bifa, jawab dengan fa. Nanti dalam bahasa Arab dia ada perkataan yang depan dia ada fa. Fa tu mana maka. Biasanya perkataan lepas fa tu dia akan baca dengan baris nasab. Nak cari itu banyaklah. Jawab tu makna jawab Ustaz. Jawab dengan fa. Fa. Umpamanya Ustaz. Tu umpama tu nak cari tu. Tapi kalau dalam surah Jumaah tu fantashiru tu. Kita cari dulu. Bari bawah. Fantashiru. Surah Jumaah. Surah fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Surah Jumaah. 510 Ustaz. 510. Ya. Asalnya lah. Saya tak ingat. Bukan 510. Tu fantashiru. Segeralah. Itu fantashiru. Maka bila itu maka Ustaz. Fantashiru. Itu maka. Maka bersegeralah sekalian kamu. Itu yang jawab daripada Ustaz kata bukan. Ini bukan. Dia ada fa jawab, dia ada asing. Ustaz sebenarnya belum detailkan lagi benda-benda ni sebab kalau detail dia jadi banyak lama kita terhenti pada tajuk ni. Sebenarnya Ustaz nak ubah dulu. Kalau kita detailkan dengan contoh dengan apa semua, dia terlalu lama terhenti pada tajuk ni. Sebab tu Ustaz fokus ni nak bagi tahu dulu apa dia amin nasab, apa makna dulu. Lepas tu nanti kita akan kaji tentang contoh dia pula. Ustaz. So yang tadi tu bukan fa jawab Yang tadi tu. Maka bila selesai kamu bersolat, fantashiru, maka hendaklah sekalian kamu fil ardi, bertibaranlah di muka bumi. Fa tu depan dia perkataan apa? Fasihan Ustaz. Depan tu perkataan apa? Intashiru. Dia fi'il amal kan? Maka hendaklah bertibaranlah sekalian kamu fi'il amal. Itu fi'il amal. Fi'il amal dia ada fa tu. Betul lah, dia jawab bagi Iza. Iza ni Iza syartiyah. Bila Iza syartiyah tu saya kata dia tinggi sikit perbahasannya. Bila ada Iza maka jawab dia dengan fa. Biasanya bila
Bahasa Arab ni bila ada idza tentu jawab dengan fa. Fa tu jawab dia lah. Maka apabila selesailah kamu tentang solat, fantashiru maka bertibaranlah sedang kamu fil ardi muka bumi. Di muka bumi. Maksudnya intashiru tu fi'il amar. Fa tu fa jawab bagi iza. Tak apa, sekadar dulu. Fa jawab, senang Ustaz sebut, fa tu fa jawab. Fa jawab. Syarat. Dia jawab bagi iza syartiyah. Iza syartiyah. Dia bagi jawab syarat. Ustaz, ya, tak tanya Ustaz. Yang dekat bawah tu la majhud min jin awaudan Ustaz eh? Ni ya. Ya, ejak dia. Alif lam juhud. Lam juhud. Alif lam mim Ustaz eh? Tak ada mim. Ada Alif mim, lam Ustaz, eh? jim. Lamul juhud. Lamul juhud tu apa mana Ustaz? Maksudnya tidak sekali-kali. Tak, saya nak tanya ejaan dia Ustaz, ejaan dia. Ejaan dia ni lamul juhud. Lamul juhudi. Tidak sekali-kali. Lamul juhudi. Juhudi Ustaz. Ada alif lam mim jin Ustaz eh? Betul. Okey. Lamul juhud. Tidak Tak ada. Selepas lam tu tak ada mim kan Ustaz? Sepalang ni. Tak, bukan lam yang belakang. Al tu al. Ni. Ni bukan, ni jim. Tak ada mim. Maksurah tu ya. Tak dia ada mim tak Ustaz? Tak ada. Tak ada. Ni huruf jim. Lamul juhud. La mujhud. Okey. Sebab Okey, kalau Ustaz Ustaz, bunyikan lam Ustaz hidupkan baris. Kalau nak baca ringkas, lam juhud. Kalau hidupkan baris, lamul juhud. Kalau nak kaji tentang contoh-contoh yang Abang bagi tahu tadi tu, memang panjang lah. Memang tak bergerak lah kita duduk kat sini. Yang tu alif lam kamariah lah. Kalau nak kaji tu mungkin hari ni satu ni je. Tapi Ustaz tak nak bagi berhenti dulu kat sini. Ustaz nak bagi tahu tentang amir-amir ni. Supaya kita tahu bahawa dalam Quran ada perkataan-perkataan ni dan depan dia akan baca dengan baris nasab. Kita dah bagi contoh dah beberapa contoh yang baru ni. Kita dah jumpa contoh dah. An dah jumpa, lan dah jumpa, hatta dah jumpa. Itu di antara 8 Ustaz, 8 semua. Okey, 8 ada lagi. Wow, seterusnya wow. Wow, huruf wow. Dan. Wow mana dan ataupun serta boleh juga. Wow mana dan ataupun serta. Ataf Ustaz. Wow ni kita terjemah mana dan ataupun serta. Dia panggil wow amil nasab. Bila selepas wow ni kataan dia baca dengan nasab. Dan yang terakhir itu au. Atau. Au mana atau? Dengan atau. Macam mana nak beza waw ataf dengan waw nasab, amil nasab Ustaz? Nak beza wow dengan Waw ataf dengan waw amil nasab. Wa ataf dengan wa amil nasab. Ya. Kalau wa ataf mana? Dan. Kalau wa ataf wa mana dan kan? Wa mana dan? Ya, dan. Kalau wa amil nasab Tengok baris Ustaz. Kalau kita tahu wow tu, tak tengok baris tu perkataan dia berubah dengan baris nasab lah. Kalau tak tengok baris tak apa Ustaz. Tak boleh. Kalau wa ataf, kalau wa amil nasab memang dia berubah untuk baris nasab. Kalau wa ataf pun baris berubah ya. Tak. Wa ataf ni biasanya perkataan dia dengan perkataan sebelum tu dia sama baris. Sama baris.
Tapi kita kan nak baca yang tak ada baris kan? Maksudnya macam ada waw di tengah-tengah. Kataan yang selepas waw tu mesti dia sama baris. Kalau boleh doma, doma. Itu waw ataf. Contohnya wal masjidu wal baitu wasyajaru, dia jadi sama. Ru belakangan sama. Itu waw ataf. Kalau waw amin nasab ni, kataan selepas waw tu dia berbaris baris nasab daripada atas. Itu perlu berkajian juga. Okay, yang akhir sekali au, mana atau? Atau mana? Atau ni kita boleh terjemah mana? Kecuali boleh juga. Kecuali. Kalau rubama Ustaz sama atau? Rubama dia lain sikit tu. Itu kadang-kadang. Rubama ni kadang-kadang. Kadang-kadang. Rubama yawaddul ladzi, kadang-kadang. Jarang-jarang mana Ustaz? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Tiramli kata kadang-kadang. Jarang-jarang. Dr. Arif ni ingat banyak ni. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Pak belalang Ustaz. Betul. Cerita Pak belalang. Jarang. Kadang-kadang. Apa dia tu? Cerita Pak belalang. Betul. Di rubama tu mana kadang-kadang. Dia perkataan rubba. Okey, selesai amil nasab yang kita akan jumpa dalam Quran. Yang mana lepas perkataan ni dia akan baca dengan baris nasab. Contoh kita dah sebutlah 3 baru ni. Dan mungkin hari ni Ustaz nak tulis lagi sikit lagi contoh. Ini tak padam. Contoh yang berikutnya. Kita cuba tengok. Qalu ni ayat Quran. Qalu. Ni ayat Quran. Kita tengok macam mana kita nak baca perkataan ni. Qalu lan. Qalu dan ni ayat Quran. Nabraha ada. Ada amil nasab kat sini ya. Kita tengok macam mana cara kita letak baris. Okey, cuba baca. Yang pertama baca macam mana? Dalam surah. Kalau Ustaz beritahu surah, kita tahu baris lah. Jangan beritahu surah lagi. Okey. Lepas kita try letak baris, baru Ustaz beritahu surah apa. Apa tu? Lari pula. Apa dah? Qalu. Patutnya ni ambil lah. Lan. Qalu lan. Dan Nabraha. baca dengan sebab ada lan. Dan nabraha. Yang ni pada apa? Alaihi. Asal dia perkataan ala. Tapi campur dengan hi jadi alai. Alaihi. Yang ni Akifina. Alaihi akifina. Tu sebab saya baca Quran kan tu yang tahu akifina. Yang ni kita belajar kan? Kita baru belajar. Hatta. Lepas tu yang ni nak belajar? Yarja. Dah baru belajar tadi. Baru belajar yarji'a. Ini? Ilaina. Yang ni? Musa. Selesai. Dalam masa 1 minit dah boleh baris. Hijau baca 1 2 mula. Qalu lan nabraha alaihi akifina Hatta yarji'a ilaina Musa. Yarja'a ke yarji'a Ustaz?
hatta yarji'a. Yarji'a. Dia asal kataan mudhari ni yarji. Yarji'u. Yarji'u. Tapi bila ada hatta macam yarji. Yarji'a. Okay, sekarang ni Ustaz test. Ustaz kita tengok. Semua Ustaz buang baris. Baca satu dua mula. Qalu lan nabraha alaihi Musa. Macam itulah Ustaz mengaji dulu. Macam tu sebiji. Macam itulah Ustaz mengaji dulu. Guru Ustaz denda Ustaz macam itulah. Dia latih Ustaz sampai jadi Ustaz nak latih macam itulah supaya kita dapat baca Quran yang tak ada baris pun kita boleh baca dengan tepat. Lagi sekali. Qalu lan nabraha alaihi hatta yarji'a ilaina Musa. Masya Allah, hebat betul tuan-tuan. Tak ada baris pun boleh baca ni, pelik ni, ajaib ni. Ajaib tak? Surah apa Ustaz? Tu. Yang doktor baru nak cari juga tu. Baik. Baru Ustaz nak bagi tahu. Surah Taha ayat 91. Cuba cek tengok betul tak baris dia. Surah Taha ayat 91. Surah Taha ayat 91. Ada qalu, berkatalah sekalian mereka. Qalu asal perkataan qa. Qalu asal perkataan qala. Qala makna telah berkata. Kalau qalu telah berkatalah sekalian mereka. Lan nabraha. Tidak. Surat berapa? Muka surat tak tahu, tapi ayat 91 surah Taha. Muka 312. Ayat apa Ustaz? Ayat 91. Nombor surah Ustaz, nombor surah bagi kat dia orang. Muka surat tak tahu. 318. 18. 318. Kamu tidak Bagi nombor surah. akan meninggalkan padanya patung lembu itu sebagai orang-orang yang Ain tu tak ada ain beriktikaf. Qalu lan nafa ali akifi. Kepada kami. Dalam Quran huruf ain tu dia letak alif maddah tu tak? Akifi tu dia letak alif maddah kan? Ya. Sebenarnya alif maddah dengan alif ni sebutan dia sama, dua harakat. Boleh ditulis dengan alif maddah sahaja, baris alif maddah, dan boleh ditulis dengan alif tani. Akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Samalah. Cuma dalam Quran akifina dia letak macam ni. Dalam Quran dia tulis macam ni tu tak? Dalam Quran dia letak tu kan? Itu dalam Quran. Dia letak alif maddah. Okey, maksud dia qalu tadi berkatalah mereka. Mana mereka menjawablah, ada ayat rentetan sebelum tu. Lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap menyembah patung anak lembu hingga Musa kembali kepada kami. Ini cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa tinggal buat seketika umat dia dan dia amanahkan kepada Nabi Harun untuk jaga seketika sebab Nabi Musa nak bermunajat, berkhalwah
diterusina. Kemudian dia tinggallah untuk Nabi Musa jaga umat dia, jangan bagi terseleweng akidah dan sebagainya. Tiba-tiba datang nama seorang lagi, nama Musa apa? Siapa ingat? Samiri. Oh, ingat juga. Ni hebat ni. Datang seorang Musa lagi, Musa Samiri. Datang, dia menyelewengkan akidah umat Nabi Musa dan dia memperkenalkan anak lembu. Akhirnya mereka terpesong kepada menyembah anak lembu. Allahu Akbar. Itulah dalam kisah Quran lah. Kalau kita baca, kita dapat tahu cerita tu. Okey, fokus kita sekarang ni adalah bila ada amin nasab. Sebenarnya tak ada tajuk lah. Bila amin nasab, baca dengan baris fathah. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta ilaina. Jadi pelajaran kita hari ni ada amin nasab, dia akan baca dengan fathah, baca dengan nasab. Itu pelajaran kita. Oh, jangan pergi banyak sikit-sikit je. Bila dua je on. Okay, contoh berikutnya. Contoh berikutnya, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Contoh berikutnya, sini dia masih lagi ambil contoh yang mudah dengan ada an. Tuan-tuan rajin menulis ke malah menulis? Rajin. InsyaAllah. Ustaz tanya direct terus lah, tak ada rapi-rapi lah. Rajin tak? Rajin insyaAllah. Rajin menulis Ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau rajin menulis itu adalah satu kelebihan lah pada orang yang belajar ilmu nahwu sharah ni. Dia memudahkan untuk mendapat ilmu nahwu sharah ni kalau rajin menulis. Macam mana bacaan dia? Siapa boleh cuba? Yuridullah. An yakhfa ankum. Ay yukhaffafa. Yuridullah apa dia? Hu. Lepas tu? Ain. Amin nasab. Yakh. Lepas tu? Yukhaffafa. Yukhaffafa ankum. Yukhaffi ankum. Bila ada an tentu baca fa. Ankum kita tahu dah. Okey, baca satu dua mula. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Bunyi sedar tak bacaan tu? Maksudnya bunyi macam kekok, macam pelik tak? Kalau baca yuridullahu an yukhaffifa ankum, bunyi macam pelik tak? Pelik. Okey kan? Okey ke tak okey? Okey. Okey tu betul lah. Kalau baca yuridullahu an yukhaffafa, pelik tu yukhaffafa. Daun-daunnya tu lembut. Dia kena baca yuridullahu an yukhaffifa ankum. Tu baru betul. Fi'il mudhari. Mudhari. Allah ni isim. Allah isim. Sini fi'il, sifa, fa'il. An amin nasab. Yukhaffifa fi'il mudhari. Asal dia bunyi macam mana? Yukhaffifu. Asalnya fu. Tapi oleh kerana ada an ni dah menyebabkan kena baca fa. Sebab nahu dia kira hurufnya akhir. Peranan nahu adalah melihat perubahan akhir. Makna ni apa tu Ustaz? Saya tak tahu mana lah. Makna dia meringankan ke? Meringankan. An yukhaffifa ankum. Itu Allah untuk ringankan bagi kamu. Allah menghendaki. Okey, sekarang ni baris dah boleh baca.
Kita dah tahu dah fokus kita kat sini. Perubahan yang kita tahu dah apa yang kita nak sini. Okey, dah tahu semua. Sekarang ni Ustaz test tengok. Buang baris. Sama aja kaedah macam tadi. Okey, cuba baca 1, 2 mula. Lagi sekali, 1, 2 mula. Masya-Allah, hebat. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Barulah Ustaz nak bagi makna. Yuridu maksudnya menghendakilah. Ni Ustaz terjemah ikut kalimah. Menghendakilah oleh Allah bahawa meringankan daripada kamu. Itu terjemahan ikut satu persatu. Lagi Ustaz bagi secara kefahaman pula. Yuridu mana menghendakilah oleh Allah bahawa memberi keringanan daripada kamu. Menghendakilah oleh Allah bahawa memberi keringanan daripada kamu. Ataupun kepada kamu. Ustaz, kenapa dia jadi kepada kamu Ustaz, bukannya kepada mereka Ustaz, sebab dia bantu kum Ustaz? Kum tu maknanya dia ada khitab kepada ayat yang berkaitan lah. Ni di potongan ayat. Dia ada asbabun nuzul, dia ada kisah dia. Tak, kalau terjemahan ikut perkataan ankum tu di sisi mereka Ustaz. Mereka. Kum kamu semua tak? Kum kamu semua. Mereka semua. Mereka semua hum. Kalau hum baru kamu. Sorry, hum kamu semua ya. Kalau hum baru mereka. Mereka semua ya, betul. Kalau kum kamu semua lah. Betul Ustaz? Kum dia kalau ki, kum itu domain mukhatab. Domain apa? Mukhatab. Kalau yang hum, him itu domain ghaib. Orang ketiga. Kum orang depan kita Ustaz Ya, betul. Kum. Okey. Tajuk kita membincang dah kita fokus iaitu an. Baris kita dah tahu dah. Makna kita dah tahu dah. Semua dah tahu dah. Apa lagi kita dah tahu? Ayat mana Ustaz? Betul. Aduh, lupa sungguh Ustaz. Boleh kaji asbabun nuzul. Ya, kaji asbabun nuzul. Tu. Okey, surah An-Nisa ayat 28. Itu yang Ustaz risau ajak berkongsi ilmu dengan orang pandai-pandai ni. Tak nak tertinggal sikit pun. Ayat berapa Ustaz? Ayat 28, surah An-Nisa. Surah nombor 4. Surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat 28. Surat ayat 83. 83. 28, ayat 28. Surah An-Nisa ayat 28. Ada tengah-tengah kan ujung Allah alam dia sebut yuridullahu an yukhaffifa ankum. Kalau terjemah secara mafhum, Allah hendak memberi keringanan kepada kamu. Tu macam sedap sikit bahasa kan. Allah hendak memberi keringanan kepada kamu. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Okey. Dah habis tentang Amil Nasab dan contoh-contohnya. Kalau Ustaz detailkan lagi nanti Ustaz akan tengok lagi kitab Ustaz. Setiap Amil Nasab tu Ustaz akan cari contoh-contoh dia. Contoh lan, contoh izan, contoh kai, lamu kai semua tu. Kita cuba cari contoh. Nanti Ustaz detailkan insya-Allah. Dan selepas daripada selesai contoh-contoh Amil Nasab, kita akan belajar tentang amil-amil jazam pula. Dia ada 18. Yang tu pun sama juga, nak kena detail satu-satu dan contoh-contohnya. Habis yang tu, barulah kita masuk tajuk yang agak penting, iaitu tajuk marfu'atil asma', iaitu isim-isim yang dibaca dengan baris rafa'. Kita akan belajar tentang fa'il, apa dia? Pengertian fa'il, apa contoh-contohnya. Kita akan belajar maf'ul lazi lam yusamma fa'iluh. Kita akan belajar mubtada khabar.
Kita akan belajar isim kana, khabar inna. Kita akan belajar na'at, man'ud, antaf, taukid, badal. Itu kemudian. Jadi Ustaz Azhar, Ustaz ajar daripada awal dulu, Ustaz ikut turutan. Cuma kita perasan dan tak perasan je. Ustaz ikut turutan daripada mula dulu bab kalam, kemudian kita belajar bab pembahagian syarat-syarat kalam, lafaz, murakkab, mufid, wadha'. Kemudian kita belajar bahagian i'rab. Kemudian Ustaz ajar juga bahagian perubahan i'rab dengan baris dan juga dengan huruf. Dan seterusnya Ustaz ajar tentang tentang bahagian fi'il yang baru-baru ni, iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, dan yang terkini tadi ialah Ustaz ajar tentang amil. Sebenarnya daripada awal dulu sampai ke hari ini, itu saja tajuk-tajuk yang sedang kita lalui. Mengambil masa yang begitu lama, kan? Betul tak? Tak lama Ustaz, baru 3 bulan, 4 bulannya. 3 bulan, 4 bulan. Bukan tahun lagi, baru bulan baru. Oh ya, berapa bulan? Okey. Tapi pada Ustaz kira lama tu. Okey. Cuma tugas tuan-tuan dan puan adalah mengulang kaji nota-nota yang lama dan juga tengok balik rakaman-rakaman ni YouTube yang lama tu, tengok balik, bagi faham balik rentetan satu persatu, dan insya-Allah lepas ni kita akan pergi tajuk-tajuk yang Ustaz sebut tadi. Bila tuan-tuan ikut turutan ni, habis je turutan ni sampai ke hujung, insya-Allah kita akan dapat sesuatu, insya-Allah. Kita akan dapat faham apakah teknik belajar nahwu sharaf ni. Dan sekurang-kurangnya kita akan dapat gambaran yang Ustaz sebut pada awal tadi. Dalam Quran tu ada yang Ustaz sebut bahagian-bahagian yang awal-awal tadi. Ingat tak yang Ustaz sebut tadi? Yang dalam Quran ada apa? Dia kata nasihat. Lagi ada apa lagi? Wa'ad, ada wa'ad. Okey, lagi ada apa lagi? Ada Cerita. Cerita qasas tu, qasas lagi ada apa lagi? Hukum-hukum. Hukum-hukum lagi? Hala. Warning. Warning. Ada amaran-amaran ni macam-macam lah. Bila habis tajuk-tajuk nahwu kita belajar ni, baru kita akan nampak gambaran yang Ustaz kata tadi tu. Dalam Quran ada tajuk-tajuk tertentu yang sebut tu. Sebab pertama je kan tak guna. Wallahu a'lam. Cukuplah. Cukup. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam lagi. Ustaz, ada satu ni, hati Hajah Norifah ada hantar satu ayat 92 surah apa aja? 32 surah Al-Imran tak salah saya. Okay. Dia sini dia cerita lan tanalul birra hatta 32 surah Al-Imran ayat 92. Okey. Surah Al-Imran ayat 92. Okey. Dia lan tanalul birra hatta tunfiqu. Ini dia bila dia jamak dia lain Ustaz ya. Dia punya tu ya. Bila jamak saya perhatikan tu lah, tengok hatta tunfiqu. Kan? Tak nampak kan tu? Ya, nampak. Lepas tu lan tanalu. Ayat Al-Imran surah apa ni 92 Ustaz ya. Okey. Berlainan kaedah sikit Ustaz ya. Mesti ada kaedah dia tu. Jangan kaedah. Ni ajar Nurifah hantar ni, saya just extract dari semula. Betul. Kecuali kan? Sama yang saya tanya tadi Ustaz. Janganlah. Sama yang saya tanya tadi Ustaz. Dia tanda baris tomah tu. Okey. Okey. Macam ni. Tanda nasab. Sebab tu Ustaz nak dah zikir dah. Okey. Sebab tu tanda nasab. Allahu Akbar. Bayang, baik. Tanda nasab bukan sekadar fathah saja. Ingat tanda nasab yang kita ngaji dulu ada berapa? Ada Ada 5. Ada 5. Betul. Jadi tanda nasab kalau yang fathah tak boleh ada kat situ, mungkin tanda nasab dia yang lain. Itu kena kaji. Mungkin tanda nasab sini berkaitan dengan yang lain lah. Yang tanda nasab yang kita mengaji dulu ni.
Dia ada Ustaz, saya rasa ada Ustaz, ada. Ada. Mak ingat balik, saya ingat balik. Tanah nasab kan ada 5 semua kan? Ada 5. Iaitu fathah, alif, kasrah, ya dan hazaf nun. Di sini mana tanda fathah hazaf? Hazaf nun. Ya Ustaz. Belum Ustaz kaji lebih-lebih. Belum Ustaz kaji mendalam, Ustaz dah dapat jawapan. Betul bagus Ustaz. Jadi di sini betul. Yang tadi kita kaji bahawa tanda ada fathah kan. Sekarang ni bagus. Contoh ayat ni dia membuka minda kita, kenapa baca lan tanalu, mana boleh fathah ni? Di sini tanda nasab dia bukan fathah. Tanda nasab dia adalah hazaf nun. Selesai betul. Sebab tu lan tanalu birra hatta tunfiqu, tak ada. Asalnya tunfiqu betul tak? Betul. Tu dibuang, dihazaf, itulah tanda nasab pada amin nasab hatta dan juga amin nasab lan tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz pun berpeluh tadi tapi nasib sebenarnya Allah tolong. Itu Ustaz, macam contohnya ayat satu lagi. Ada satu ayat lagi Ustaz. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fatakun narul lati wa quduhunna nas wal hijarah. Ayat apa tu Haji? Ayat Al-Baqarah 24. Al-Baqarah 24. Ayat apa tu? Al-Baqarah 24. Okey. Tuan-tuan tahu tak kita kaji ni pahala dia banyak tuan-tuan, tahu tak? Ustaz, pahala kita kaji ni mungkin 4 kali ganda, 5 kali ganda daripada bacaan Quran biasa. Mungkin. Allahu akbar. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab kita mengkaji tentang ketulinan pemahaman ayat Quran tu. Okey, ayat 24 fa in lam taf'alu. Okey. Di sini ada amil jazam dan ada amil nasab. Tapi bentuk dia sama. Fa in lam taf'alu tak ada nun. Wa lan taf'alu tak ada nun. Amil jazam pun ada yang hazaf tu, ada tanda jazam ada 2 kan, iaitu baris sukun dan juga hazaf. Ingat tak? Hazaf nun. Tanda jazam ada 2 iaitu sukun dan juga hazaf. Jadi pada ayat fa in lam taf'alu, tanda jazam dia sebab ada amil jazam kat depan, tanda jazam dia adalah hazaf huruf nun. Kemudian yang kedua tu yang depan tu walan taf'alu, ada amil nasab. Bila amil nasab, mana tanda nasab dia iaitu hazaf nun juga. Allahu akbar. Selesai. Masih. Jangan tanya lagi Ustaz, takut tak ada jawab. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Okey, baik. Syukurlah sekadar tu. Dalam pengajian kita ada senda gurau, ada macam-macam syarat, jangan ambil hatilah. Sebab kita belajar supaya kita ni tahu bahasa Arab, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang lemah daripada Ustaz sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.